dalam Islam. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu wa qul i'malu, dan hendaklah kamu beramal, nanti akan dipamerkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan kamu akan dibalaskan atas apa yang telah kamu kerjakan nanti pada hari kiamat. Bermakna ini adalah suatu suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang itu beramal dan bekerja. Negeri Sembilan 102.7 FM. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Anda telah pun membuat pilihan yang tepat mendengarkan Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami bersama Syafiq dan juga Mona temankan anda di petang Selasa untuk edisi hari ini 19 Julai 2022 bersamaan juga dengan 19 Zulhijjah 1443 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, dan alhamdulillah telah berkumandang tadi azan fardhu asar pada jam 4.46 petang bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sama-sama kita tunaikan solat di awal waktu. Semoga dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itulah persediaan kita juga untuk ke hari akhirat, di mana kita laksanakan ibadah solat dengan sesungguhnya dan solatlah dengan penuh khusyuk tepat pada waktunya. Semoga persediaan kita juga akan lengkap melengkapi supaya dapat bawa amalan itu ke akhirat nanti. Ya, betul. Sebab solat itu kunci segala amalan. Dan juga antara persediaan ke hari akhirat antaranya majlis ilmu untuk kita belajar ilmu agama dan juga sampaikan salam dan sebarkan kebaikan. Juga perkemaskan kefahaman dan juga pembacaan Al-Quran kita, serta perbanyakkan bantu-membantu antara satu sama lain dan kekal dengan infak kita, sedekah kita, zakat kita. Dan yang terakhirnya, tunaikan segala ibadah wajib dengan tekun dan penuh kualiti. Ya, itu antara beberapa perkara yang kita terus buat dan juga sentiasa kita sematkan di hati, peringatan untuk jiwa kita supaya amalan ke akhirat akan sentiasa kita lakukan. Dan untuk para pendengar tu setia bersama kami, banyak lagi perkongsian insya-Allah selepas ini. Ya, berehat dahulu, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hadza tasbihi subhanallah, هذا تحميدي الحمد لله، هذا تكبيري الله أكبر، تسبيح وتحميد وتكبير، ini tasbihku maha suci Allah, ini tahmidku pujian bagi Allah, ini takbirku Allah maha besar, ini tasbihku tahmid dan takbirku subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, pujian bagi Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, ini tasbihku tahmid dan takbirku, hadza tasbihi subhanallah, hadza tahmidi alhamdulillah, hadza takbiri Allahu akbar, tasbihun wa tahmidun wa takbirun,
Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, yakni memberi salam daripada solatnya, baginda beristighfar sebanyak 3 kali dan berkata, Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera, daripada Engkaulah kesejahteraan, Engkaulah yang maha berbahagia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Latif, 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 Ya Latif. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله يا الله
يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله يا الله. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman. Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Emporia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini, jam kedua bersama Destinasi IKIM. Ya, selamat petang, Masaul Khair. Moga petang ini petang yang baik-baik lagi, yang positif, yang sentiasa memberikan semangat kepada kita untuk buat apa sahaja kebaikan dengan sesungguhnya, dengan istiqamah. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, perkongsian seterusnya kita akan bersama Taman Syurga kita, iaitu Islam Agamaku. Itu rancangan ataupun kuliah kita pada petang ini. Dan kita nak dengarkan lagi perkongsian dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan untuk para pendengar, doktor akan bincangkan tentang Islam menghormati setiap agama dan kaum. Dan insya-Allah akan kita bawakan secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Ya, format dan juga tema rancangan ini kita nak bincangkan apa kebaikan yang boleh kita belajar, kita ketahui supaya dapat kita sebar-sebarkan mesej dakwah yang berkualiti kepada orang sekeliling kita. Semoga kita boleh pamerkan, kita boleh sebarkan keindahan kebaikan Islam. Dan untuk anda terus setia bersama kami menantikan rancangan Islam Agamaku sebentar saja lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Serahkan semua yang ku ada, hati, jiwa dan segala-galanya, dengan namamu ku bernawa itu, dan padamu tempat ku mengadu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sejiwa hilang mencari arah, kau bawa cahaya penuh harapan, membawa rahmat pada seluruh alam, sungguh hati rindu untuk bertemu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan lalu duduk bersama mereka, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau mengingati akan larangan itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengisahkan tentang sikap dan pendirian yang sewajarnya diambil oleh kita sebagai orang-orang yang beriman. Imam At-Tabari meriwayatkan bahawa orang-orang musyrikin apabila mereka berjumpa dan bertemu, mereka akan bercakap-cakap perkara yang memperolok-olokkan dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Lalu Allah menurunkan ayat ini melarang para sahabat daripada duduk bersama-sama mereka sehinggalah mereka tidak lagi bercakap-cakap seumpama itu. Dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, kita terdedah untuk bercakap dan berbincang dengan semua orang di alam cyber. Pelbagai topik dibincangkan sehingga persoalan-persoalan sensitif yang mungkin melibatkan akidah dan agama. Ayat ini mengajar kita supaya bersikap selektif dalam memilih tajuk perbualan dengan rakan-rakan kita. Jika ia berkenaan sesuatu yang dirasakan boleh membawa kepada kekeliruan tentang Allah, Rasul, Al-Quran dan sebagainya, maka sebaik-baiknya kita jauhkan. Ini kerana dalam media seumpama ini, semua orang seolah-olah mengetahui semua perkara dan kelihatan serba tahu, lalu dengan beraninya memutuskan sesuatu tanpa asas ilmu yang betul, tanpa meraihkan ahli dan mereka yang lebih berautoriti dalam bidang yang dibincangkan, tanpa mengira adab dan kesopanan. Untuk itu, marilah kita berhati-hati kerana syaitan sentiasa menanti-nanti peluang untuk merosakkan akidah kita, antaranya dengan perbualan dan perbincangan tersebut. Nilai-nilai bersama IKIM. Amanah. Amanah merupakan satu nilai yang mulia yang merujuk kepada perihal seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Sama ada amanah itu merupakan tugasan, satu kerja ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa bererti percaya. Orang yang bersifat amanah pula dirujuk sebagai amin, di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan tauladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara dengan urusan peribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan bagi, di mana ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan peribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita untuk bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja peribadi, dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh bagi. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila dia berbicara, dia dusta, apabila dia berjanji, tidak ditepati, dan apabila diberi amanah, dia khianati. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Bila sebut kita berlumba buat baik, ukuran kebaikan tu yang paling utama.
Ya, sebab kalaulah ukuran kebaikan kita tak ambil kira, kita tak tahu apa kayu ukurnya, apa pembarisnya, maka kebaikan akan ditafsir oleh akal dan juga nafsu manusia. Dan akhirnya atas itulah manusia bersengketa. Ini yang Ustaz tekan yang saya sangat suka. Maka ukurannya balik kepada apa nilai Allah tentang satu-satu kebaikan. Itu saya kira benda asas yang penting yang kita dalam fastabiqul khairat ni. Maknanya adakah baik itu ikut hawa nafsu kita, ataukah baik itu ikut hanya fikir, idea dan logik kita, ataupun memang dianya adalah sesuatu ukuran yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya kira sama dengan apa yang Ustaz sebutkan daripada awal tadi tentang pembinaan 13 tahun Rasulullah sehingga akhirnya benar-benar ketauhidan itu, ya. Kalau kita kata daripada tauhid sampailah kepada tafrid, ya, bagaimana seorang itu benar-benar mengesakan Allah, itu ada dalam apa yang kita katakan niat dan juga ukuran sebentar tadi. Dan betul apa yang Ustaz kata ulang balik tadi, if'al, maknanya dia nak jadi terbaik ni, berlumba kepada kebaikan ni, dia mesti dengan prinsip if'al. Just do it. Kalau kita duk bincang, duk sembang, ya. Sebab tu orang tak hormat umat Islam di akhir zaman, sebab kita bertelagah, berkelahi, berbincang. Sedangkan dunia lain sedang berbuat, bergerak. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana fi hajati akhihi فإن الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang Muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang Muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melaka 89.5. Ketika anda mampu menunaikan salat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna, ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas kepada anda oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ayo kongsi pahala membantu saudara baru kita mendalami Islam dengan lebih sempurna di perkimdk.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur. Alhamdulillah. Kita nak teruskan lagi perkongsian kita di petang Selasa ini membawakan dalam rancangan Islam Agamaku dan kita nak dengarkan lagi perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Syukur Doktor. Terima kasih Doktor masih lagi berada bersama kita di Radio IKIM pada hari ini Doktor. Dan kita jemput juga sahabat pendengar untuk anda ke laman Facebook dan juga ke YouTube IKIM sebab kita sedang bersara langsung di situ. Anda boleh like, komen dan juga share, termasuk juga boleh hantarkan pertanyaan persoalan anda di beberapa platform media sosial kita. Ya, betul. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga
juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini bersama Dr. Nizam akan membincangkan tentang Islam menghormati setiap agama dan kaum. Ya, insyaAllah kita akan bincang dengan lebih lanjut tajuk ini, Doktor. Sedikit mukadimah, Doktor, di awalnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Seterusnya sidang pendengar Radio IKIM, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bicara kita pada kali ini, kita nak melihat bagaimana menghormati agama yang berbeza dan menghormati kaum yang berbeza, ya. Dia asasnya ialah biasanya kita taat kepada agama kita. Makna taat tu kita hormat sekali lah, dan kita menghormati agama-agama yang berbeza. Jadi sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul, maka kita mentaati agama kita, agama Islam. Taat perintah Allah, taat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada masa yang sama, antara ajaran Islamnya ialah menghormati agama yang berbeza. Bukan bermakna kita beriktikad bahawa agama itu benar. Tidak sama sekali. Yang benar di sisi kita sebagai seorang Islam hanyalah agama Islam. Kerana itu disebut dalam Al-Quran, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah ialah agama Islam. Mana kebenaran itu dalam i'tiqad kita lah, ya, adalah agama Islam. Ini fitrah manusia lah. Fitrah manusia maknanya kalau kita tanya orang yang beragama Kristian, barangkali dia akan yakin bahawa agama Kristian itu benar. Ya. Kalau kita tanya kawan kita yang beragama Hindu, barangkali dia jawab bahawa agama Hindu adalah agama yang benar. Ini normal. Jadi kita yakin Islam adalah agama yang benar. Tetapi yang kita nak tekankan pada bicara kali ini ialah Islam juga mengajar kepada kita supaya menghormati perbezaan agama, menghormati agama yang berbeza dan menghormati kaum yang berbeza. Ya, jadi tak boleh sama sekali kita menghina agama selain daripada agama Islam. Tidak boleh kita menghina etnik yang berbeza, kaum yang berbeza, ya. Kita nak cerita kehebatan kaum kita, ya, tak ada masalah. Ya, orang lain pun boleh cerita juga kehebatan. Tetapi bila mana kita menceritakan kehebatan kaum kita, etnik kita, ya, tanpa kita menghina kaum yang lain, tanpa kita memperlekehkan kaum yang lain. Sama macam kita sebut kehebatan negara kita. Adakah kita nak perlekeh negara lain? Tidak. Saya cuma nak ceritakan kehebatan, kebaikan yang ada dalam negara saya. Saya tak cerita pasal negara lain. Kita menghormati negara yang lain. Ya. Sinilah maknanya, bila mana kita saling hormat menghormati, inilah barulah wujud kita kata keharmonian, barulah wujud kemakmuran. Dan Islam itu adalah agama yang suka kepada assalam, ya. Dari Islam itu sendiri, al-Islam, kataan salima, sejahtera, salam, kesejahteraan, al-Islam. Dia ada kaitan tu. Maknanya Islam tu agama kesejahteraan, agama keharmonian, agama kemakmuran. Islam itu sendiri, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, kita berpegang teguh kepada
perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini mungkin ada orang menghina agama Islam dan sebagainya, tetapi kita pegang teguh kepada perintah Allah, iaitu perintah Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Perintah Allah bermaksud janganlah kamu mencaci, janganlah kamu menghina, janganlah kamu memperlekehkan sembahan-sembahan selain daripada Allah. Jangan kamu menghina agama-agama selain daripada agama Islam. Jangan sama sekali. Ya. Yang pertama, dia salah. Menghina agama lain itu salah. Ya. Ini dari sudut kita sebagai seorang Islam, menghina agama selain agama Islam adalah salah. Menghina sembahan selain daripada Allah, patung dan sebagainya, satu kesalahan. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita menghina agama bukan Islam, kalau kita menghina sembahan-sembahan selain daripada Allah, maka perkara yang kedua, berlaku tindak balas, fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka akan caci Allah Ta'ala, mereka akan caci agama Islam atas dasar permusuhan tanpa ilmu. Jadi yang pertama sekali, kalau mereka tak balas pun, pertama sekali Allah Ta'ala dah tak bagi dah. Yang keduanya, kalau buat juga berlaku tindak balas. Ya, ini maknanya kita pegang kepada perintah Allah, tidak mencaci, maknanya kita hormatlah. Ya, kita hormat, saling menghormati. Ya, misalnya kita katakan kita buat ibadat korban lah sebagai contoh. Ya, mungkin ada orang nak menghina agama Islam. Kenapa nak sembelih haiwan korban banyak-banyak? Ya, zalim kepada binatang dan sebagainya. Ya, di sini kalau ada suara-suara pandangan yang sebegitu, di sinilah kita kena balik kepada prinsip asal, dasar asal, kita menghormati perbezaan agama. Ya, itu amalan orang Islam, keyakinan orang Islam, menyembelih haiwan korban. Dan orang yang kata tu pun dia juga makan daging, makan ayam, makan daging macam-macam dan sebagainya. Ya, cuma dia tak tengok sembelihan itu. Ya, dia tengok datang bentuk daging sahaja. Ya. Jadi sini maknanya kalau terdetik kita nak kata tentang sesuatu agama, kenapa orang Islam sembelih haiwan korban ni zalim? Balik kepada prinsip asal, kita menghormati agama, itu amalannya. Ya, begitulah kita orang Islam melihat amalan agama Hindu sebagai contoh, dia pecahkan buah kelapa kat jalan raya kan. Kenapa ni pecahkan buah kelapa ni kotor, pembadiran? Kita balik kepada prinsip asal, itu agama dia, cara agama dia, setahun sekali dia nak buat, biarkanlah. Ini saling hormat menghormati. Maknanya orang tengok orang Islam sembelih haiwan korban, darah bertebaran atas jalan dan sebagainya, hormat. Ini agama Islam. Kita tengok masyarakat beragama Hindu pecahkan buah kelapa di jalan raya, kotor, hormat. Ini amalan dalam agama Hindu. Jadi kalau kita boleh tekankan prinsip menghormati itu, insya-Allah kita harap kita boleh hidup dengan harmoni dan aman damai. Wallahualam. Ya, kan, itu dia. Ada kepercayaan dan juga mengikut budaya adatnya, dan kita dalam Islam sendiri pun diajar bagaimana kita menghormati orang lain, dan kita juga sentiasa amalkan perkara tersebut untuk keharmonian kita secara bersama, insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk para pendengar, kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk anda ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011290404004, dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna. Ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. IKIM Inspirasi Inforia Islami syukur kembali bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di rancangan Islam Agamaku. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarakanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan Doktor masih membincangkan tentang tajuk Islam menghormati setiap agama dan kaum, dan untuk waktu ini bersama Doktor untuk sambungannya. Silakan Doktor. Silakan Doktor, perkongsian selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Sedang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam satu riwayat ya, ada seorang sahabat dia panggil kepada sahabat Nabi yang kulitnya gelap, kulitnya hitam. Ya. Saya tak ingat sahabat Nabi ni sama ada Abu Zar ke Jabir ke. Mungkin Abu Zar Al-Ghifari kalau tak silap ya. Abu Zar ni panggil kepada sahabat Bilal bin Rabah. Bilal ni kulitnya gelap. Ya, kulitnya gelap. Apa yang Abu Zar panggil? Abu Zar panggil kepada Bilal, dia tak panggil nama Bilal, dia panggil ya Ibn As-Sauda. Ya Ibn As-Sauda, wahai anak lelaki kepada wanita hitam. As-Sauda maknanya merujuk kepada perkataan muannas ya. As-Sauda, aswad lelaki, muzakkar. Sauda muannas, habbatus sauda ya, biji hitam tu. Jadi ibu kepada Bilal ni wanita hitam, Bilal ni pun hitam. Jadi dia kata ya Ibn As-Sauda, wahai anak lelaki kepada wanita yang hitam. Memang Bilal tu hitam kulit dia. Memang mak Bilal tu, mak ibu kepada Bilal tu hitam kulitnya. Jadi asalnya tak ada masalah. Kalaulah sahabat Nabi nak panggil Bilal itu anak kepada wanita hitam. Ya, asalnya tak ada masalah pun. Tetapi di sinilah panggilan itu satu panggilan yang boleh disalah tafsir sebagai penghinaan, sebagai ejekan. Yalah, kerana berada di tanah Arab tu ya, mungkin orang kulit hitam tu tak banyak, wallahu a'lam lah ya. Tapi dia hamba-hamba ketika itu orang kulit hitam ya. Maknanya orang yang lemah, orang yang dhaif, hamba di kalangan orang yang kulit hitam.
Jadi apabila sahabat Nabi panggil kepada Bilal, ya Ibn Sauda, wahai anak lelaki kepada wanita hitam, kita rasa macam tak ada masalah. Tetapi dalam riwayat hadis, Nabi SAW menegur panggilan tersebut. Kata Nabi SAW, innaka umru'un fika jahiliyatun. Sesungguhnya kamu yang panggil itu, kalau tak salah Abu Zar, sesungguhnya kamu wahai Abu Zar adalah seorang manusia, pada diri kamu ada unsur-unsur jahiliyah. Bukan kamu tu jahiliyah tidak, tapi ada lagi elemen-elemen jahiliyah tu. Ya, panggilan yang orang boleh tafsirkan sebagai tidak hormat kepada orang lain, kepada etnik yang lain. Kerana Bilal bin Rabah ni kita kata bukan Arab lah kan. Jadi di situ maknanya Rasulullah SAW mengajar supaya menghormati kaum yang berbeza, etnik yang berbeza. Sini kalau kita lihat kadang-kadang kita gunakan perkataan yang tak sepatutnya ya. DJ Syafiq, DJ Mona sedang pendengar, kadang-kadang kita gunakan perkataan jakun. Jakun. Ni hang ni macam jakun maknanya DJ Mona faham tak jakun jakun. Dia nak bagi tahu ni orang orang yang tak bertamadun, orang yang pelik. Pelik ke? Pelik. Jakun pelik jakun ni. Sedangkan jakun itu satu etnik, satu sub etnik yang ada dalam negara kita. Jadi bila kita kata kamu ni jakun, hang ni jakun, kita seolah menghina, seolah-olah, bukan kita nak menghina, wallahu a'lam lah kan. Seolah kita menghina sub etnik tu. Kamu ni jakun lah. Kita patut guna perkataan yang lain, sebab orang yang sub etnik jakun dia akan terasa hatilah. Maknanya kalau dikaitkan dengan kemajuan, ketamadunan tak ada masalah. Tapi nak dikaitkan dengan kepelikan, kemunduran, sebut jakun. Ini satu perkataan yang bagi saya tak cantik lah untuk kita gunakan ya. Tapi digunakan di dalam masyarakat ya. Mungkin tidak ada unsur menghina ya. Tapi walaupun tak ada unsur menghina tu, tapi orang yang bayangkanlah budak jakun tu, dia etnik jakun tu dia berada di universiti, kita gunakan di situ. Ya, pensyarah di dalam kelas panggil pelajar, tak jawab, kamu ni jakun sungguhlah. Budak jakun ada sebelah tu. Dan terasa hati dia ya. Ini maknanya perkara tidak menghormati kaum ya. Itu ya, kadang-kadang kita panggil babi kepada orang, babi ya, babi. Sedangkan babi itu adalah binatang yang kita katakan dihormatilah di kalangan masyarakat yang makan daging babi ya, masyarakat agama Buddha dan sebagainya. Tapi bila kita nak kutuk orang, kita kata babi dan sebagainya. Kadang-kadang kita nak terujuk kepada satu etnik, kita kata itu jenis geng berak tak basuh tu. Ya. Dia ada unsur, saya bimbang ada unsur nak menghina, bimbang ya. Sedangkan mereka memang mungkin tak basuh menggunakan air, tetapi mereka istinja menggunakan tisu dan sebagainya. Dan dalam Islam pun salah satu kaedah istinja adalah dengan tisu. Dengan tisu kan, dengan batu, dengan tisu yang lembab dan sebagainya. Itu pun sudah dikira istinja. Ya, walaupun tak guna air. Maknanya bukan tak basuh berak, maka sudah istinja. Dia bukan masalah basuh, masalah istinja tu sudah berlaku. Tapi kita guna ini geng berak tak basuh ni. Maknanya nak menghina sikit ya. Jadi tak apa cantik lah, tak apa cantik ya. Wallah niat masing-masing kita tak tahu. Kataan jakun, babi dan sebagainya itu ya. Jadi sini kita ambil ruh, semangat daripada hadis Rasulullah. Walaupun benda tu benar, panggil kepada Bilal, wahai anak lelaki kepada wanita hitam, itu pun ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asasnya tuan-tuan, ya, asasnya kita nak menghormati agama yang berbeza. Ya, kita sebagai orang Islam menghormati agama yang berbeza. Kita sebagai orang, tak kisahlah Melayu ke Cina ke Arab ke, menghormati etnik kaum yang berbeza. Itu asas yang sangat penting. Dan kita tak sewajarnya, seharusnya membalas penghinaan agama dengan penghinaan agama. Orang hina agama Islam, kita pun hina agama Hindu. Orang Kristian hina agama Islam, kita pun hina agama Kristian. Tak seharusnya sebegitu. Ya, maknanya kita patut kita tak redha dengan penghinaan, tapi
al-ghayah la tubarrirul wasilata. Matlamat kita tidak menghalalkan cara. Cara nak menghina agama itu tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Sebab itu Islam membenarkan kita wajadilhum billati hi ahsan. Berdebat itu tak menghina. Kita tanya dia, kenapa kamu sembah patung ni? Dia jawab, ya, adakah patung ni boleh bercakap? Itu perdebatan, itu dialog, tak apa. Tapi bila kita guna bahasa menghina, itu sudah lari daripada prinsip Al-Quran, iaitulah wajadilhum billati hi ahsan. Wallahu a'lam. Baik doktor, itu dia jelas apa yang kita bincangkan setakat ini dan bagaimana kalau kita hari ini menggunakan komunikasi, menggunakan perbuatan, ingat dan juga sentiasa kita sematkan tidak ada unsur-unsur penghinaan. Namun begitu doktor, juga kita ada soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti 0112904004. Ada sahabat kita bertanya, berikan sedikit pandangan, katanya, doktor, kita ni sebagai duta kecil agama dan kalau ada berlakunya setitik kerosakan, habis semua yang akan dilabelkan sebagai rosak. Jadi apa pandangan doktor kalau hari ini ada umat Islam sendiri yang menghina agamanya sendiri dan bagaimana kita nak berdepan dengan isu ini doktor? Sekejap lagi doktor akan berikan pandangan di situ insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk para pendengar, kita berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Apa makna At-Tawwab? At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama, lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, ya Allah, aku bertaubat padamu. Ketika itulah dia berkata, akulah yang namanya At-Tawwab. Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya-Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Dalam bab kerja, memang kita nak kerja kita dulu yang cepat siap dan selesai. Namun, tiba-tiba kawan pula yang datang minta tolong. Dah kita rasa kerja kita terganggu. Jangan begitu. Amalkan konsep bahu ke bahu. Tolong-menolonglah dalam bekerja kerana kita tidak tahu bila hari terdesak kita dan ketika itu kita perlukan pertolongan orang lain. Hari ini kita tolong orang, insya-Allah esok orang tolong kita pula. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Nizam, merupakan pensyarah dari Universiti Putra Malaysia. Dan kita nak terus dengan soalan yang kita dapat ke talian WhatsApp konti 0112900404. Ada sahabat kita bertanya, Doktor, kita sebagai duta kecil dalam agama ni, kerana nila setitik habis rosak susu sebelanga. Jadi apa pandangan doktor apabila ada di kalangan umat Islam sendiri yang mengeluarkan kata-kata yang tak baik tentang agama Islam sendiri, doktor? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat beginilah ya. Perbuatan seseorang itu tidaklah mewakili kaumnya, tidaklah mewakili agamanya.
Perbuatan seseorang tidaklah mewakili agamanya, tidaklah mewakili kaumnya. Jadi kalau seorang Muslim membuat kerosakan, menghina agama Hindu dan sebagainya, bukanlah mewakili agama Islam. Begitu juga kalau seorang Hindu menghina agama Islam, dia bukanlah mewakili agama Hindu. Ya, dia perbuatan individu sahaja. Kita kena ada prinsip yang macam tu. Kalau seorang Melayu menghina Cina, bukanlah mewakili orang Melayu. Individu itu sahaja. Ya. Kalau seorang Cina menghina orang India, orang Hindu, dia bukan mewakili orang Cina, tapi individu itu sahaja. Itu konsepnya begitulah, maknanya wala taziru waziratu wizra ukhra. Satu jiwa tidak menanggung kesalahan jiwa yang lain. Ya, siapa yang buat salah, maka itulah kesalahan itu ditanggung olehnya. Itu asas yang pentingnya. Kalau tidak, susahlah maknanya. Orang Hindu, seorang Hindu, dua orang Hindu buat salah kepada agama Kristian, kita nak balas dendam kepada orang Hindu semuanya. Orang Hindu buat salah kepada Islam, kita nak balas tindakan kepada orang Hindu semuanya. Orang Islam, dua orang Islam buat salah kepada agama Hindu, kena nak balas kepada orang Islam semuanya. Jadi tak bolehlah begitu. Maknanya siapa yang buat salah, dialah yang patut dibicarakan, dibawa ke pengadilan, dan kesalahan seseorang itu tidak mewakili agama dan kaumnya. Ini berbeza dengan susu tadi tu. Ya, itulah pepatah tu nak memberi amaran kepada kita, janganlah buat kerosakan. Kerana nilai setitik rosak susu sebelanga itu ada falsafah dia, ada kebenarannya. Wallahu a'lam. Baik, Doktor. Soalan berikutnya yang kita dapat di sini, ada yang bertanya dengan kita, bagaimana hendak membuat dakwah perbezaan sembahan yang betul kepada orang bukan Islam dan tidak menghina sembahan mereka. Maksudnya mungkin kita cuba berdialog dengan seseorang berkaitan dengan Tuhannya, tetapi kita tak nak sentuh unsur-unsur penghinaan. Doktor, bagaimana? Baik. Kalau kawan rapat kita, mungkin kita boleh kata, hang ni apa ni, sembah patung kan, kawan rapat kan, dah lah patung tu bisu, tak boleh bercakap, itu kawan rapat. Tapi dalam dakwah yang biasa ini, maknanya kita bercakap secara umum dan sebagainya, maka kita kena berhati-hati. Jadi kita kena buat perbandingan. Perbandingan, misalnya kita bertanya, bagaimana konsep Tuhan dalam agama kamu? Kalau konsep Tuhan dalam agama Islam kami, Tuhan kami hidup, Tuhan kami maha mendengar, Tuhan kami maha melihat. Bagaimana Tuhan dalam agama kamu? Jadi mungkin dia cerita Tuhan kami dulu tak ada, sekarang kemudian beberapa ribu tahun dulu baru ada. Kita boleh tanya siapa yang mengadakan Tuhan kamu? Bertanya, nak cari kebenaran. Jadi sekarang kan ni Tuhan kamu masih hidup ataupun sudah mati? Tanya dia. Tuhan kami dah mati. Tinggal roh sahaja. Tuhan tu dah mati. Jasad tak ada lagi. Contohnya. Jadi kita membuat perbandingan agama, dan di situlah kita nak trigger itu saja. Kita tak boleh nak menghina agama dia. Kecuali yang saya sebut kawan rapat, tak apalah. Perli kawan rapat dan sebagainya, itu lain. Itu cerita lain. Ini dalam umum, terbuka, kita kena jaga sensitiviti bahasa. Sebab itu, bila tengok riwayat-riwayat dakwah Rasulullah SAW, saya dapati tidak ada unsur-unsur penghinaan kepada patung-patung berhala. Rasulullah tanya, mana lebih baik Tuhan satu atau Tuhan yang banyak? Mana lebih baik Tuhan yang maha berkuasa atau Tuhan yang kita sendiri kena jamu makan, bagi makan? Rasulullah bertanya. Itu dakwah ataupun dialog yang ada dalam riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Okey, Doktor. Baik, soalan berikutnya. Ya. Ada soalan di WhatsApp Konti pada waktu ini. Doktor bertanya, apabila agama dihina, apa yang perlu dilakukan? Silakan, Doktor. Bila agama dihina, apa yang perlu dilakukan? Sekarang ni kita kena menzahirkan solidariti lah, membela agama kita, tetapi kita tidak menghina agama yang lain. Dan kita mengecam perbuatan menghina agama itu.
ya, mengecam perbuatan menghina agama, ya. Hatta kalau ada seorang Islam pun menghina agama bukan Islam, kita patut menegur perbuatan menghina agama bukan Islam, ya. Sebab menghina itu tak sepatutnya berlaku sama sekali. Kalau seorang hina agama Islam, kita patut tegur, kita bagi nasihat, ya. Kalau ada orang hina agama Hindu, kita patut tegur, kita patut bagi nasihat. Dan di sinilah maknanya perlu ada tindakan undang-undang, ya. Undang-undang yang tegas untuk menjaga keharmonian. Pihak berkuasa kena ambil mana-mana orang hina agama, hina kaum, ya, dan sebagainya, perlu dikenakan tindakan yang tegas. Dan majoriti masyarakat kena faham, dia bukan kebebasan bersuara yang sepatutnya. Kalau tidak, maknanya orang hina mak bapak kita, orang hina datuk nenek kita, biarkanlah kebebasan bersuara. Orang fitnah, biarkanlah kebebasan bersuara. Kita tak naklah sebegitu. Kita bebas bersuara, tetapi tidak ada pembohongan, tidak ada fitnah, tidak ada penghinaan kepada mana-mana kaum dan juga mana-mana agama. Wallahualam. Baik Doktor, terima kasih atas maklumat dengan soalan yang kita dapat di situ, dan kita dah hampir ke penghujung pertemuan kita Doktor. Mungkin sedikit Doktor kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan berkaitan dengan tajuk kita hari ini, Islam menghormati setiap agama dan kaum. Doktor, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asas yang kita nak tekankan pada kali ini ialah masing-masing menjaga agama, ya, jaga agama, dan jagalah mulut kita, tulisan kita, perbuatan kita daripada menghina mana-mana agama. Ya, kita nak hidup dengan aman, kita nak hidup dengan harmoni, kita nak bergembira, kita nak memakmurkan ekonomi, memakmurkan negara dan sebagainya. Jadi maknanya kita nak mengamalkan agama, ya. Kita saling hormat menghormati, jangan menghina mana-mana agama, jangan menghina mana-mana kaum. Kita sebutkan kepelbagaian, memajmukkan kita itu sahaja. Wallahualam. Amin, insyaAllah. Semoga kita terus ingat apa sahaja pesanan para ulama supaya kita orang Islam menjaga akhlaknya, menjaga adabnya dengan akhlak adab yang terpuji seperti adab akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Dr. insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang juga tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Terima kasih yang hantarkan soalan, pertanyaan, meriah perbincangan kita ni, Mona. Semoga terus memberikan manfaat dan juga kefahaman dengan apa yang kita bincangkan pada petang ini, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ayo kongsi pahala membantu saudara baru kita mendalami Islam dengan lebih sempurna di perkimdk.com. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna, ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Johor Bahru 106.2. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wudu. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wudu tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wudu. Buku terbitan IKIM bertajuk Model Pendidikan Islam Pembina Peradaban merupakan rangkuman perbincangan tentang elemen-elemen penting dalam pendidikan Islam. Antaranya ialah pengaruh pemikiran dan ideologi, peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan banyak lagi. Dengan harga RM85, anda boleh dapatkan dengan cara WhatsApp 011-5769-5400 atau di www.ikimniaga.my. Boleh juga ke aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga.
Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya di IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Pian dan Lukman. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik, setia bersama IKIM, inspirasi, euforia Islami. The power of remaining positive, whatever the situation, can never be underestimated. We are all here for a limited period of time. Is it worth it to spend any of that time in a dismal mood, being negative? The true test of being a servant to Allah is to remain positive is when challenges become difficult. Remaining positive keeps one's mind in the right state of balance and often opens resolutions to the problems at hand. Here are some tips that can help you in shifting your mindset. 1. Shift your thoughts. Be conscious of your thoughts, especially when life just isn't going your way. The moment you see that you're diving into frustration, agony, sorrow, and low self-esteem, shift your thoughts by thinking about something completely unrelated. This breaks the pattern of self-pity, mind-created stories, and negative downward spiral. What makes us different from other Allah's creations is our ability to control our thoughts and think for ourselves. 2. Find the lesson. There is a lesson to be learned from every situation. No matter how unfortunate the situation may appear, recognize the beautiful lessons waiting to be discovered. Sometimes lessons are expensive, but every problem is a learning opportunity in disguise. Understand this and be appreciative for the experience. 3. Attitude of gratitude. Start counting the blessings and miracles in your life. Start looking for them and you shall find more. What's there not to be grateful? You are alive and breathing. Realize how lucky you are and all the abundance in your life. Whether you're positive or negative, the situation does not change. So we might as well be positive. As with any habit, the habit of remaining positive in all situations takes practice and a commitment to yourself to take control. Inspirasi, euforia Islami, semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Hadiahkan pahala berpanjangan kepada kedua orang tua dengan menyumbang melalui projek Baik Pulih Surau di pedalaman. Layari www.yayasaniziprihatin.org untuk maklumat lanjut. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib.